Hai, nama saya Nurul Izzah binti Jaafar, A176098. Hai, saya Nur Syazalin Izzati binti Saadun. Nombor matrik saya A176469. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Atira Husna binti Amir Hamzah, A175421. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia Afika binti Muhammad Muftah dan nombor matrik A176373. Syarikat Nestle merupakan syarikat pengeluar makanan dan minuman yang terbesar di seluruh dunia. Sehingga kini syarikat Nestle berada di 191 buah negara di seluruh dunia. Antara kategori produk yang disediakan di Malaysia adalah minuman kopi, minuman susu, makanan kanak-kanak, biji rin sarapan, aiskrim dan juga pemakanan penjagaan kesihatan. Visi syarikat ini adalah untuk memenuhi pelbagai keperluan setiap hari melalui pemasaran dan juga penjualan makanan yang berkualiti tinggi secara konsisten. Visi syarikat pula adalah untuk membawa pengguna makanan yang selamat, berkualiti tinggi dan menyediakan nutrien optimum untuk memenuhi keperluan fisiologi. Google merupakan syarikat teknologi multinasional Amerika Syarikat yang mendapat keuntungan dari iklan, perkhidmatan video, email, internet dan lain-lain. Pengasas bagi syarikat Google adalah Larry Page dan Sergey Brin. Nama Google berasal dari kesalahan ejaan umum iaitu dari perkataan Google. Pada tahun 2000, Google mulai menjual iklan yang dikaitkan dengan carian kata kunci. Kata kunci dijual berdasarkan pada kombinasi tawaran harga dan juga jumlah klik dengan penawaran bermula pada 5 sen per klik. Anak syarikat Google di Malaysia mula beroperasi di Kuala Lumpur pada Januari 2011 di Menara Citibank Kuala Lumpur. Mengikut strategi Porter, terdapat 5 daya saing. Yang pertama adalah persaingan. Nestle mempunyai persaingan yang sengit. Ini kerana syarikat lain mula mendapat kecekapan operasi dalam menghasilkan produk. Begitu juga dengan syarikat Google. Terdapat banyak syarikat mula menceburi bidang industri IT dan juga perkhidmatan atas talian. Ini disebabkan perkembangan teknologi semasa. Bagi ancaman persaing baru, syarikat Nestle adalah merupakan syarikat yang sudah lama bertapak dan mempunyai pasaran global secara meluas di seluruh dunia. Jadi ancaman persaing baru tidaklah begitu teguh untuk menjatuhkan syarikat Nestle. Begitu juga dengan Google. Ini kerana kebanyakan persaingan mereka adalah mempunyai teknologi yang sama yang dimiliki oleh Google. Bagi ancaman produk pengganti pula, Nestle mempunyai ancaman yang kuat kerana terdapat syarikat boleh menawarkan produk-produk lain bagi menggantikan produk Nestle yang lain. Bagi Google pula, ancaman ini tidak dipengaruhi dengan kuat. Ini kerana barang pengganti seperti akhbar, televisyen, radio bukanlah satu ancaman yang kuat. Ini kerana sekarang menggunakan perkhidmatan internet sahaja. Jadi Google tidak merasakan ancaman produk pengganti seperti yang dihadapi oleh syarikat Nestle. Seterusnya adalah kuasa tawar pembeli. Syarikat Nestle mengambil maklum bahawa pelanggan mempunyai kuasa dalam pengambilan produk mereka minati. Jadi Nestle berusaha untuk menyediakan yang terbaik dan berkualiti tinggi secara konsisten. Bagi Google pula, terdapat permintaan yang tinggi dalam menghasilkan produk dari industri teknologi dan pesaingnya. Maka pembeli hanyalah mempengaruhi yang minimum sahaja bagi syarikat Google dan juga pesaingnya. Yang terakhir adalah kuasa tawar pembekal. Syarikat Nestle perlu mempunyai hubungan baik dan berpanjangan dengan pembekal mereka. Ini kerana Nestle perlu mempunyai bahan mentah yang berkualiti tinggi untuk mereka menghasilkan produk yang konsisten kepada pelanggan. Bagi Google pula, ianya tidak perlu dipengaruhi dengan begitu teguh kerana Google tidak perlu pembekal yang berterusan untuk menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan seperti produk barangan yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perbandingan budaya organisasi antara syarikat Google dan juga syarikat Nestle. Okey, syarikat Nestle ini lebih kepada penyerapan untuk mewujudkan rasa
hormat dan prihatin terhadap masyarakat. Budaya organisasi bagi syarikat Nestle ialah dia lebih mementingkan seseorang pekerja yang cergas, yang menjamin kesihatan, yang menjaga kesihatan, meningkatkan kesedaran terhadap amalan pemakanan yang betul, menyediakan persekitaran yang selesa dan juga selamat serta supaya dapat meningkatkan tahap keprihatinan, tahap kualiti pekerja untuk melakukan kerja. Dan syarikat Nestle juga adalah bersifat terbuka. Maksudnya, terbuka untuk menerima segala pendapat daripada pekerjanya untuk memberi keputusan, untuk memberikan idea, pendapat segalanya kepada pekerja. Dia lebih mementingkan tahap kecergasan pekerjanya. Manakala syarikat Google pula ialah lebih kepada penggunaan model Maslow, iaitu hierarchy of needs. Lebih kepada konsep inovasi, kreatif dan kepelbagaian. Seperti mana yang kita tahu, syarikat Google lebih kepada penawaran perkhidmatan. Bila penawaran perkhidmatan, dia lebih kepada memastikan perkhidmatan tu dapat memuaskan pelanggan. Lepas tu, syarikat ini juga menyediakan kelengkapan dan keselesaan untuk pekerjanya. Dia menggalakkan seorang pekerjanya bersikap kreatif, inovasi dan yakin pada diri mereka melalui kerjasama kumpulan. Tentang konflik organisasi dan politik syarikat Nestle dan Google, dan konflik ini mampu menjadi peluang atau kekuatan kepada kedua-dua syarikat ini jika ia dikendali dengan betul. Oleh itu, antara konflik yang dihadapi syarikat Nestle ialah berlaku kurang keberkesanan latihan kepada pekerja mereka dan telah menyebabkan pengguna produk Nestle dinasihatkan oleh Food and Drug Administrative dan Center for Disease Control and Prevention agar tidak membeli sebuah produk yang Nestle hasilkan kerana dibimbangi boleh memudaratkan kesihatan pengguna. Terdapat juga masalah komunikasi antara pekerja di syarikat Nestle dan telah menyebabkan berlaku employee turnover yang tinggi. Manakala bagi syarikat Google, antara konflik yang dihadapi ialah di antara Google dan kerajaan China dalam usaha mereka untuk memasuki pasaran internet di China. Ini adalah kerana kerajaan China bimbang Google akan memberi akses kepada pengguna di China terhadap informasi yang sensitif bagi kerajaan China, dan kerajaan China juga telah menghalang Google dari memasuki pasaran internet mereka. Struktur organisasi bagi syarikat Nestle dan syarikat Google. Seperti kita sedia maklum, syarikat Nestle adalah sebuah organisasi yang mengeluarkan pelbagai jenis barang-barang seperti makanan bayi, susu, bijirin dan minuman. Syarikat Nestle menggunakan penjabatanan berasaskan produk. Dalam hal ini, pengurus akan bertanggungjawab terhadap setiap unit pengeluaran yang dihasilkan dengan sentiasa mengawasi setiap pengeluaran aktiviti. Manakala struktur organisasi bagi syarikat Google pula, Google menggunakan struktur organisasi yang meluas dan strategi yang pelbagai, iaitu dengan menggunakan cross-functional organisation struktur yang berasaskan 3 komponen utama, iaitu berasaskan fungsi, produk dan kerataan. Selain itu, Google juga dikenali dengan metrik struktur yang lebih berasaskan kumpulan. Dan hierarki bagi syarikat Google adalah berasaskan top-down approach, di mana keputusan dibuat oleh pihak atasan dan pihak bawahan pula akan mengikut apa yang disampaikan oleh pengurus atasan. Strategi syarikat memasuki pasaran antarabangsa antara syarikat Nestle dan syarikat Google. Seperti kita sedia maklum, syarikat Nestle adalah sebagai pemegang lesen telah bersetuju untuk membayar kepada syarikat Starbucks dengan wang tunai sebanyak 7.15 bilion sebagai hak eksklusif untuk menjual produk Starbucks seperti kopi, teh dan sebagainya di seluruh dunia melalui rangkaian pengedaran global. Bagi syarikat Google, antara strategi kemasukan pasaran antarabangsa yang digunakan oleh Google adalah dengan menggunakan perjanjian perlesenan kepada syarikat pesaing
seperti Yahoo dan AOL untuk menjual kepada mereka produk enjin carian Google yang digunakan dalam laman carian mereka. Kemudian, perbandingan antara inovasi dan perubahan bagi syarikat Nestle dan syarikat Google adalah syarikat Nestle juga telah memperkenalkan satu rangkaian produk bernama Nescafe Milano, iaitu menyediakan menu minuman premium rakan kongsi terpilih. Nestle juga turut mengeluarkan pes nasi ayam yang inovatif. Ini bagi memudahkan pengusaha makanan menyediakan nasi ayam asli dengan lebih mudah. Nestle juga telah memastikan produk ini dihasilkan daripada bawang putih dan halia yang berkualiti. Bagi syarikat Google pula, mereka telah menggunakan inovasi dalam teknik pengurusan strategik antarabangsa. Syarikat Google merupakan syarikat yang berinovasi tinggi dan menonjol kerana telah berjaya mengubah model perniagaan dari memfokuskan kepada geografi pasaran dan produk. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai hubungan antara organisasi, iaitu antara organisasi syarikat Nestle dan juga syarikat Google. Okey, seperti mana yang kita tahu, syarikat Nestle lebih kepada pengeluaran dan fokus kepada makanan dan minuman yang sihat, yang berkhasiat, yang penting, yang mementingkan kesihatan masyarakat. Oleh itu, syarikat Nestle kebiasaannya melakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan, Persatuan Pemakanan Malaysia, Persatuan Pecinta Alam Sekitar, WFF Malaysia. Hal ini kerana jika kita lihat terdapat banyak Nestle, syarikat Nestle yang telah melakukan pelbagai tanggungjawab sosial korporat. Seperti yang kita lihat, syarikat Nestle banyak memberi bantuan air Milo secara percuma kepada sekolah-sekolah. Lepas tu banyak membuat kempen fokus kepada kanak-kanak, pelajar-pelajar sekolah. Ini menunjukkan bahawa syarikat Nestle lebih bersifat mementingkan masyarakat, kesihatan masyarakat. Manakala syarikat Google pula lebih kepada penawaran perkhidmatan. Dia lebih fokus kepada kepuasan seseorang pelanggan menggunakan perkhidmatan Google. Oleh itu, syarikat Google banyak bekerjasama dengan syarikat yang besar yang dikenali sebagai syarikat Alphabet. Apa itu syarikat Alphabet? Okey, syarikat Alphabet ni merupakan syarikat yang paling besar, yang paling utama kerana di dalam syarikat Alphabet mempunyai beberapa industri kecil seperti teknologi, industri sains hayat, modal pelaburan, penyelidikan dan sebagainya. Di dalam syarikat Alphabet terdapat banyak syarikat-syarikat yang lain yang bersama-sama bekerjasama dengan syarikat Google yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah syarikat dan perkhidmatan yang sangat-sangat digunakan oleh masyarakat. Bagi proses membuat keputusan untuk syarikat Nestle dan Google pula, terdapat persamaan antara dua syarikat ini kerana proses membuat keputusan dijalankan secara berpasukan kerana kedua-dua syarikat ini mengamalkan struktur organisasi yang disentralisasi. Setiap pekerja juga diberi peluang dalam memberi pandangan, cadangan dan idea dalam proses membuat keputusan atau ketika bekerja dalam berkumpulan. Dengan ini, kita dapat lihat kedua-dua syarikat ini mengaplikasikan sikap keterbukaan dengan memberi peluang kepada pekerja mereka untuk menjalankan tugas dengan cara mereka tersendiri. Seterusnya adalah tentang persekitaran organisasi yang terbahagi kepada dua, iaitu persekitaran luaran dan dalaman. Kedua-dua persekitaran ini mampu memberi impak yang negatif dan positif kepada syarikat. Oleh itu, antara persekitaran luar yang melibatkan syarikat Nestle ialah merangkumi faktor kestabilan politik, pesaing luar dan kerjasama dengan kerajaan tempatan. Antara syarikat pesaing bagi Nestle ialah General Mills yang merupakan syarikat pemprosesan makanan yang terdapat di Amerika Syarikat. Seterusnya, bagi persekitaran dalaman adalah melibatkan pekerja,
kepimpinan yang berkaliber dan pembekal yang merupakan kumpulan yang memainkan peranan penting dalam menghasilkan produk Nestle. Manakala bagi persekitaran luar syarikat Google, tidak banyak berbeza dengan antara syarikat Nestle kerana persekitaran luar Google masih melibatkan sistem politik, syarikat bersaing dan perundangan. Sebagai contoh, perundangan yang perlu diambil oleh syarikat Google ialah Undang-Undang Cyber, Perundangan Perlindungan Data Peribadi dan Perundangan Hak Cipta. Seterusnya, bagi persekitaran dalaman pula melibatkan sumber dan keupayaan Google yang merangkumi pekerja mahir, kepimpinan mereka dan melibatkan teknologi serta inovasi. Seterusnya, untuk penggunaan teknologi bagi syarikat Nestle dan Google pula ialah teknologi syarikat Nestle lebih kepada perkilangan untuk memproses produk akhir kepada pengguna mereka, dan antara produk yang dihasilkan ialah makanan digerin, minuman segera dan makanan bertin. Mereka juga mempunyai teknologi steril untuk menjamin kualiti dan kebersihan produk bertin mereka. Selain itu, Nestle juga mempunyai maklumat tersendiri untuk menguji bagi bahan untuk memproses produk mereka, dan antara produk yang diuji ialah susu segar dan koko.